Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak murid-murid cikgu semua. Hari ini awak akan mempelajari subtopik yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan tujuan menguruskan sumber teknologi yang diperlukan dalam operasi sesebuah perniagaan. Kita masih lagi di bab 2 berkaitan dengan pengurusan sumber fizikal dan teknologi. Okey, hari ini awak akan mempelajari apakah tujuan mengapa kita perlu menguruskan sumber teknologi yang diperlukan dalam operasi sesebuah perniagaan. Okey, kita imbas balik apakah contoh yang cikgu telah berikan tentang apa itu jenis-jenis sumber teknologi. Sumber teknologi mengandungi 3 jenis, iaitu yang pertama ialah harta intelek, yang kedua ialah lesen perisian dan yang ketiga ialah kemahiran dan pengalaman. Okey, kita akan tengok apakah bentuk-bentuk tujuan menguruskan sumber teknologi ini. Yang pertama, tujuannya ialah untuk mengelakkan perniagaan daripada ancaman cetak rompak ataupun menghasilkan barangan-barangan tiruan. Yang kedua, untuk mengelakkan daripada perniagaan dikenakan tindakan undang-undang ataupun saman. Dan yang ketiga, untuk memastikan kualiti dan prestasi perniagaan sentiasa terjamin. Itu adalah tujuan mengapa kita perlu menguruskan sumber teknologi dengan baik. Okey, perkara ini awak akan nampak melalui penerangan cikgu satu persatu dari sudut jenis sumber teknologi. Okey, yang pertama, harta intelek. Apa itu harta intelek? Harta intelek merujuk kepada hasil kreativiti ataupun ciptaan daya intelektual seseorang. Apa itu daya intelektual seseorang? Ia merujuk kepada kemampuan cerdik pandai seseorang yang melibatkan daya pemikiran seseorang, bukan berkumpulan. Jadi dia merujuk kepada keaslian daya pemikiran seseorang untuk menghasilkan sesuatu karya. Lebih senang cerita, kita boleh nampak dia berbentuk karya. Tujuan menguruskan harta intelek adalah untuk menjaga perniagaan daripada ancaman cetak rompak. Ini terlalu banyak berlaku di negara kita. Barangan tiruan, penyalahgunaan, penggunaan tanpa kebenaran dan sebagainya. Okey, contoh-contoh harta intelek ialah reka bentuk. Kita ambil contoh reka bentuk KLCC, reka bentuk kereta Myvi, dan lukisan seperti potret Mona Lisa. Ada bentuk-bentuk banyak potret lagi, karya-karya lain. Yang ketiga ialah muzik seperti karya lagu. Okey. Yang keempat ialah video ataupun filem ataupun drama yang dihasilkan. Okey, tidak boleh sewenang-wenangnya awak upload dan awak masuk dalam laman YouTube dan awak telah mengatakan itu adalah hasil karya awak. Itu adalah tindakan yang salah. Okey, kalau awak tengok contoh gambar yang cikgu bagi kat bawah tu merupakan karya lagu yang bertajuk Cinta Pantai Merdeka yang dihasilkan oleh Pak Long, manakala lirik oleh Andi Rahman. Okey, kita tak boleh sewenang-wenangnya guna latar belakang lagu yang sedia ada, tak kira lagu apa pun, lagu lompat sikat lompat ke, lagu Happy Birthday to You ke, sebagai background muzik untuk video awak. Okey, kita tengok seterusnya. Ini adalah lirik lagu, petikan dari lirik lagu bagi Cinta Pantai Merdeka. Kalau nak nyanyi, nyanyi start daripada sinilah. Ku ukir namamu di awan gunung jerai. Sambunglah sendiri. Okey, boleh Google kat YouTube, cari sendiri, nyanyi sendiri, syok sendiri. Kalau tengok kat luar tu tengah petir ke hujan, tahu-tahu faham sendirilah. Okey, kita sambung seterusnya, iaitu jenis yang kedua, iaitu lesen perisian. Bila sebut lesen perisian ni, dia berkaitan dengan software. Okey, lesen perisian ialah perjanjian bertulis antara pemilik dengan pengguna perisian. Selalunya kita boleh dapati dekat mana? Kat kedai komputer. Kalau awak nak beli perisian apa-apalah berkaitan dengan yang cikgu bagi contoh dalam gambar tu, awak kena beli dengan harga ratusan ringgit jugalah. Itu yang original. Okey.
Penggunaan perisian tanpa lesen adalah merupakan satu jenayah perdagangan. Ini terutamanya yang berkaitan dengan usahawan-usahawan yang menggunakan perisian-perisian lah. Seperti contohnya company percetakan t-shirt, diorang akan guna perisian seperti AutoCAD, Autodesk, Adobe Photoshop. Tu kena beli lesen perisian yang original. Tak boleh beli yang palsu. Itu adalah satu tindakan yang salah. Usahawan boleh mendapatkan perisian tulen dan mengelakkan diri daripada dikenakan tindakan saman atau undang-undang. Di samping itu, melindungi nama baik perniagaan supaya nama perniagaan mereka tak terjejas. Bila kalau nama perniagaan terjejas, ini melibatkan pihak yang berkepentingan, contohnya pihak yang nak memberi pembiayaan, pinjaman. Mereka akan memberi pinjaman lah kepada company-company yang tak ada masalah, imej perniagaan tak terjejas. Tapi kalau imej perniagaan terjejas, nama disebut-sebut dalam akhbar semua, jadi pihak bank pun takkan bagi sebarang pinjaman lah. Pernah satu kes yang berkaitan dengan yang mana pihak KPDNKK ambil tindakan menyaman, iaitu berkaitan dengan isu cetak rompak. Dia menggunakan lesen perisian palsu. Okey, kemudian kita pergi pada jenis yang ketiga, iaitu kemahiran dan pengalaman. Okey, kita dah ketahui yang kemahiran dan pengalaman seseorang tu adalah berbeza. Tak sama. Kalau misalnya seorang tu dia mahir, tukang masak, mahir dalam memasak, dia takkan sama dengan kemahiran seorang membaiki motor, seorang mekanik. Okey, kemahiran dan pengalaman pekerja penting dalam sesebuah organisasi supaya kualiti dan prestasi perniagaan sentiasa terjamin, dan ini dapat mengelakkan berlakunya pembaziran tenaga kerja. Jadi pastikanlah usahawan tersebut ataupun majikan tersebut meletakkan pekerja yang mahir tersebut dan pengalaman di tempat yang betul. Pekerja yang memiliki kemahiran dan pengalaman yang berkaitan dengan bidang yang diceburi dapat mengelakkan berlaku sebarang kesilapan semasa menjalankan tugas yang diceburi. Dan pekerja yang mahir, cekap serta berpengalaman boleh meningkatkan produktiviti ataupun kecekapan dan kelancaran sesebuah perniagaan. Mereka biasanya akan dibayar dengan gaji yang sangat tinggi. Ini merujuk kepada yang bab 1 tu lah, berkaitan dengan sistem penggajian. Kalau dia ada pengalaman, ada kemahiran yang baik, jadi dia dapat demand gaji yang tinggi. Okey.